أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إلى الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali lagi para ibu-ibu dan bapa dan sekalian adik-adik penonton di rumah. InsyaAllah lagi 10 minit nak pukul 8. Dan kerana sekarang ni Aisyah ni awal. 7 10 minit, 11 minit masuk Aisyah. Lalu tu malam ni sama-sama kita menghayati, sama-sama ambil peluang usuran kita mengaji agama dan sambil kita bela-bela mengatuk mata, insya-Allah tiap-tiap malam Sabtu dan malam-malam lain ada di iaitu di Tapak Batas Baru, di Sto ataupun Laisuk. InsyaAllah lah. Semasa kita sihat, otak kita pun masih waras, akalan kita pun masih lagi kecerdikan Allah Ta'ala bagi, sama-sama kita menghidupkan pelajari agama sebagai mengikutkan mutaba'ah, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita beramal menghidupkan ajaran Rasulullah. Di samping itu ketak kita, cukup kita mengabdi kita semata-mata dengan Allah. Moga dapat balasan dunia pun kita selamat hidup, maju jaya di dalam agama Islam kita, dan lebih laginya tak kalah hari mati kita akan kuat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seindah-indah dalam kematian kita. Husnul khatimah. Lagi akan kita berjumpa di pintu barzakh, di alam kubur, akan kita sihat badan kita dan ruh kita. Walaupun dikatakan kehancuran badan kita sementara saja. Kerana ruh kita akan terima balasan. Nyata, beribu-ribu persen. Lebih lagi ibu-ibu dan bapa. Nyata kita hidup. Hari mati itu kita hidup. Namakan hari mati, iaitu bercerai badan dengan ruh. Hakikat, hari kita hidup sebelah di dalam alam kubur. Badan kita saja ia terbentang di atas latar. Lagi akan tak berapa jam turun ke makam, iaitu ke dalam pintu barzakh di alam kubur. Akan tetapi ruh kita hidup. Alhamdulillah.
Kerana ruh kita ibu-ibu dan bapa, semenjak Allah Ta'ala menjadikan masa 4 bulan dalam perut ibu kita, dia tak akan binasa. Kerana ruh kita ni Allah Ta'ala menjadikan awal daripada sekali dengan, yakni di zelebi nenek kita lah, benih kita di situ. Semenjak Allah Ta'ala memasukkan ruh masa 4 bulan dalam perut ibu, masa 120 hari. Ibu dan bapa. Kita hidup, tak mati dah. Mana rohani kita. Badan dalam kita. Tapi badan yang zohir yang kita ru'iyah yang kita kita dah tengok hari ni, dia dijadikan oleh Allah Ta'ala cukup sifat masa 4 bulan dalam perut ibu. Akan 60-70 tahun dia binasa pula. Sekadar tu je badan kita. Akan tetapi dia bangkit semula di hari Tafkhatus Saniyah, sangkala yang kedua. Akan tetapi ruh semenjak 4 bulan dari perut ibu, Allah Ta'ala menjadikan asal, dimasukkan oleh Allah Ta'ala. Siapa kepada maupun syurga ataupun neraka. Satu puak syurga, satu puak neraka. Dengan ruh kita dah hidup hari ni. Sampai mati kita ni dinamakan maut, iaitu maut badan. Kematian badan kita, hancur badan. Hakikat ruh tak binasa. Dengan ruh kita duk pakai hari ni lah, pergi duduk di alam barzah. Kerana ruh tidak binasa, ia tidak hancur. Itu dengan kehendaki oleh Allah SWT, dengan kejanjian Allah Ta'ala. Dengan ruh kita hari ni lah menikmati dengan syurga esok. Bagi ruh orang musyrikin, ia mengazabi di akhirat kelak. Maka lagu mana kita nak jaga ruh kita? Nah, dan badan kita nak hidup semula. InsyaAllah. Kalau kita ada maknanya ilmiah. Nah, ayat-ayat suci Al-Quran dalam ruhani kita. Nah, kebaikan mesti kita akan berjaya. Kerana dengan kebaikan kita lah yang Allah Ta'ala wakil. Malam ni sikit saya nak setuh. Ya kerana ada saudara kita dia suruh saya tulis setuh sikitnya daripada minggu lepas kemarin. Dia tanya-tanya lah. Suruh saya share di sini lebih kurang. Nah, insyaAllah yang tahu dah, yang beramal dah, alhamdulillah. Akan tetapi malam ni nak royak dua masalah. Ya paling kita duk apa ni? Setengah pada setengah tu cukup tahu, tapi setengah pada setengah tu ibu bapa tu dah jadi was-was upamu dah jadi Baik. Masalah kelebihan kita hari-hari ni tengah hari dan malam ibu dan bapa dah. Tengah hari dan malam. Dia ada satu ibadat yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala. Masa Nabi SAW duduk di Madinatul Munawwarah. Dia kata Siti Aisyah, Sayyidatuna Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan aku tak biasa tengoklah Rasulullah. Maknanya tak beradu-adu. Tak beradu dan amalan dia ni tak rajin tinggal. Masya Allah, tak rajin tinggal. Allahu Akbar. Iaitu apa? Ibu-ibu dan bapa, adik-adik. Barang ringan. Kerja ringan tapi berat. Dengan 2 rakaat semaya fajar. Maksud semaya fajar di sini iaitu semaya sunat subuh. Semaya sunat subuh ni adalah kawan-kawan temannya suruh sayanya wiwak penerai sikit hal keadaan semaya sunat fajar. Dia kananya sunat ni banyak. Yang sebagai mutabaah kita dengan Rasulullah ni sunat ni memanglah kadang-kadang ya kita tahu tak habis banyak sunat banyak. Sunat awabin lepas semaya maghrib. Sunat witir ada lepas semaya Aisyah. Sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Dan semaya sunat syukur. Dan dalam hatunya semaya di tengah malam. Gelincir
separuh malam, nisfu malam. Dan sunat mutlak. Harga ada sebanyak-banyak semaya nafilah. Salatun nafilah. Semaya sunat ni yang kata Siti Aisyah, Sayyidatuna Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri yang paling bosu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya semasa duduk di Masjid Nabawi ni kata Siti Aisyah, yang aku tak maknanya aku tengok Rasulullah dia jaga benar. Dia tak biasa beradu lah. Iaitu satu semaya sunat fajar. Iaitu semaya dulu pada waktu subuh. Fardu subuh. Banyaklah di dalam riwayat-riwayat hadis bahawasanya waktu subuh waktu yang cermelan. Waktu dingin. Waktu yang mujarrad. Waktu yang afdal. Waktu yang munajah oleh hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah ketika yang dimaklumi bahwasanya ketika ya subuh, masa ya subuh. Masa seolah-olahnya kalau kita tidur betul lah katalah pukul 9, pukul 10 katakanlah. Jadi masa tu masa masa istirahat. Masa untuk kita nak ambil yang awal pertama selepas daripada sunat tahajud, iaitu semaya sunat fajar. Sebab itulah kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya aku tak biasa tengok Rasulullah tinggal. Senantiasa Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu tak biasa tinggal lah semaya sunat fajar. Ni ibu-ibu dan bapa. Maksud di sini semaya subuh. Semaya sunat subuh. Ya kerana subuh ni dia tidak ada ma'diyah. Yang ada dulu pada saja. Selepas orang azan Rasulullah senantiasa dia semayalah, iaitu semaya sunat fajar. Mana di sini itlaq kata sunat fajar, ia bermaksudnya sunat subuh. Sunat dulu pada subuh dah. Ini walau bagaimana kita kena jaga. Buatlah. We berasa besarlah sunat dulu pada subuh ni. Kerananya Rasulullah tak biasa tinggal. Dan kenyataan ia duk ia duk tanya oleh kaum keluarga ibu-ibu dan bapa di rumahnya, adik-adik semua ya hak tak tahu lagi lah. Dia kata apa bapa nak bacanya semaya sunat subuh ni, yang kata-kata orangnya biasa dengar dia katanya rakaat pertama ya itlaq, ya Rasulullah tak biasa tinggalnya di belakang selepas baca suratul Fatihah, makanya iaitu satu alam nasyrah. Alam nasyrah. Dan selepas daripada rakaat yang kedua, memanglah semaya ni dia kena ada baca Fatihah sebagai wak perbukaannya. Fatihah ni memanglah kerana satu dalam riwayatnya tidak jadi semaya yang tidak dikatakan satu orang itu sujud sembah dan memujikan Allah, berdoa dengan Allah, malaikat kena baca ibu kitab. La salata liman lam yaqra bi ummil kitab ataupun bi fatihatil kitab. Tu tiap-tiap semaya tu memanglah semaya fardu, semaya sunat dengan suratul Fatihah. Tapi pada di sunat subuh ni rakaat pertama memang nyata. Satu riwayat ialah Nabi bacanya tiap-tiap kali tak tinggal dengan alam nasyrah. Hari sebagai kita umat ni mutabaah lah, kita ikutlah sunnah Nabi, iaitu ia paling besarnya hak Nabi kerja. Lepas pada suratul Fatihah hak maklum, lepas tu baca rakaat yang pertama di antara surah alam nasyrah. Karena di sini ya Rasulullah tak biasa tinggal dua alam. Rakaat pertama alam nasyrah laka sadrak, dan manakala rakaat yang kedua iaitu alam tarakai.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua alam. Nah, kerana barang siapa baca alam yang pertama tu, alam nasrah, maka Tuhan jaga bala dunia. Bala. Nah, kesusahan. Tiap-tiap bala, walaupun bagaimana rupa bala, barang siapa baca pada sunat subuh alam nasrah, pada rakaat pertama, maka Tuhan jaga. Sekalian bala pada esok hari tu. Mana pada hari itu? Nah, kerana kita lepas pada kita semaya sunat subuh ni, maksudnya hari itu dah. Dia kira di dalam Islam kita, dia kira setengah malam. Dan apabila masuk pukul 12 lagi konung tu, kata dah 12.30 lagi cerah tu, dia kiranya kalau esok hari Rabu tu, mana hari tu Rabu dah. Dia kira pukul 12 malam. Dia tak kira, maknanya dalam agama asing tu, dia kira masa tu, dia kira hari tu lagi. Adapun dalam Islam kita, dia kira hari malam ni, apabila masukkan separuh tengah malam tu, dia panggil hari tu dah. Kalau esok hari Rabu tu, pukul 2, pukul 3 nak cerah tu, mana dia panggil hari Rabu dah. Maka kita semaya sunat subuh ni, rakaat pertama selepas Fatihah baca alam nasrah, Tuhan jaga sekalian bala. Hatu nyata, hatu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian bala pada esok hari, ia akan jaga. Dan alam tarakai pada rakaat yang kedua dijagakan selepas mati. Esok hari dan sampai ke hari mati Tuhan jaga. Mana dua alam? Rakaat pertama alam nasrah, rakaat yang kedua alam tarakai. Itu kenyataan. Nah, kerana mengikut daripada satu riwayat. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada hadis. Ni satu riwayat nyatanya, man shalla rak'atay fajri faqad qara'a alam wa alam lan yusbit lam yusbi zalikal yaumi wa alam. Zalikal yaumi wa alam. Zalikal yaumi alam. Datang daripada satu riwayat. Man shalla rak'atay fajri faqad qara'a alam wa alam lan yusbi zalikal yaum alam. Man shalla, barang sesiapa semaya, kata Rasulullah, rak'atay, iaitu 2 rakaat. Fajri, iaitu semaya sunat subuh. Fajri maknanya fajar, maksudnya semaya 2 rakaat sunat subuh. Dulu pada masuk subuh, lepas azan kita semaya 2 rakaat dulu pada semaya subuh. Lepas tu nanti iqamah. Qira'ah, baca ia satu orang yang semaya sunat fajar, iaitu sunat subuh. Alam pertamanya alam nasrah. Wa alam, dan alam yang keduanya alam tarakai. Lai yusbi, iaitunya tidak ada kebalaan. Tidak adalah mereka itu semaya pada hari itu esok dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meliputi sekalian bala, sekalian musnah, sekalian bala petaka, kesusahan bagi mereka yang mukmin. Karena orang nak boleh semaya ni, dia kena orang Islam dan serta dia tu iman laginya mukmin. Mukminah bagi orang perempuan. Dengan 2 rakaat cukup. Pertamanya satu alam nasrah, rakaat pertama, alam tarakai rakaat yang kedua, maka zalikal yauma alam. Yang dimakia itu hari, yang dia selepas semaya itu alam. Alam maksud ni bala. Bala petaka, kesusahan. Apa semua yang nak susah bagi mereka yang mukmin. Hak semaya fajar, Allah Ta'ala jaga. Jaga secukup-cukup, dia selamat. Kesihatan.
Dan pula lepas daripada sekalian fitnah. Lepas daripada kesusahan hati mereka yang daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga dua rakaat iaitu semaya fajar iaitu semaya sunat subuh. Dia kata sunat subuh tu reti dah iaitu dia lepas daripada semaya subuh tidak ada sunat. Dulu pada semaya subuh 2 rakaat iaitu fardu subuh. Maka di hari ni kita jaga sekali-kali. Ya kerana Siti Aisyah siapa tahu tu ceritanya kepada umat-umat, dia tengok Rasulullah tak biasa tinggal. Sejaga-jaga sekuat-kuat Rasulullah. Hingga sapanya, walaupun satu hari Nabi tak biasa tinggal, semaya fajar, iaitu maksudnya semaya di waktu, iaitu dulu pada subuh 2 rakaat, iaitu maksudnya semaya sunat subuh. Kita sebagai umat, kita mutabaah lah, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tak jadi menyesali. Dia kena akhirat kelab. Walaupun di hari ni kita mengakak-akakkan. Jangan tinggallah kita semaya fardu 5. Kita cari pula sunat hok besar-besar buat ringi, banyak kebajikan, banyak pahala. Dan sertanya boleh Allah Taala jaga hidup dunia. Dan dengar walaupun dikatakan semaya sunat, Tuhan memberi hasrah, pertolongan, nasrah, iaitu dengan semaya sunat sebagai kelabuk kitanya buat ringi, katalah 2 rakaat. Tapi pahala meliputi dunia akhirat. Sebesar-besar pahala. Seolah-olah dalam pertimbangan kita tu, dalam neraca mizan kita daripada masa tu berat timbangan, tidak ada wak perbandingan. Dan masa hidup Tuhan jaga dah. Sebab itulah walaupun Siti Aisyah sendiri pun tak biasa tinggal semaya ni. Keluarga Nabi, anak-anak Rasulullah pun tak biasa tinggal kerana dia tengok Rasulullah tak biasa kecuali. Tak biasa tinggal. Rasulullah jagalah dengan semaya sunat fajar, iaitu sunat subuh 2 rakaat. Dan di samping itu juga mengikut kepada satu riwayat lagi. Iaitu dan mengata Imam Nawawi rahimahullahi taala, iaitu di dalam kalau dibaca di dalam satu riwayat. Satu riwayat lagi dia kata Imam Nawawi rahimahullah, selain pada alam nasyrah rakaat pertama iaitu surah dan alam tarakai selepas pada baca Fatihah rakaat yang kedua, iaitu kata satu riwayatnya Rasulullah baca juga iaitunya qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama, itu pada satu riwayat. Dan qul huwallahu ahad rakaat yang kedua. Ini kata Imam Nawawi. Selain pada alam nasyrah dengan alam tarakai, ini satu hadis, satu riwayat mari. Ini sahih hadis. Dan pada satu riwayat yang kedua kata Imam Nawawinya, iaitu di semaya sunat fajar, iaitu semaya sunat subuh ni Rasulullah baca juga iaitu surah qul huwa. Rakaat pertama surah qul ya selepas pada Fatihah. Selepas pada Fatihah rakaat yang kedua iaitu surah qul huwallah. Maka di sini ulama yang ambil muafakat dah. Ihmal. Supaya tak boleh jadi lepas. Ihmal supaya tak boleh melepas. Dia panggil jadi kemah lagi. Sebuah kepada ibadat. Kerana besar sangat semaya sunat subuh ni, dia mensabit mengatakan jumhur ulama di sini, kenyataannya setelah apabila dua pendapat, dua rawi mari gitu, dia kapuh. Dia kapuh buat dua. Kapuh buat lagu mana? Ibu-ibu dan bapa. Perhati mulai. Ini hak nyata. Iaitu kita buat gini. Rakaat pertama baca alam nasyrah dulu. Alam nasyrah kita sambung pula dengan qul ya ayyuhal kafirun. Kapuh dua selalu dah. Dan pada rakaat yang keduanya kita baca pulanya alam tarakai. Sudah alam tarakai
Nah, sudah tamat alam taroka, kita baca kul huwallah pula. Jadi satu rakaat dua surah. Kita kapuh. Kanu di antaranya dua riwayat. Yang pertamanya alam dua alam. Yusbi zalikal yauma alam. Ini nyata Tuhan jaga. Dunia dah Allah Ta'ala jaga daripada apa kesalahan, apa bala, apa fitnah, apa wak susah bagi orang yang semaya pagi tu. Dan akhirat pun insya-Allah dijagakan kita ke alam barzah dan tinggi kita hidup di pada mahsyar. Lagi bawah naungi kan mudah-mudahan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun dengan semaya sunat kerana lebih sangat besar sangat yang tidak ada bandingnya. Nah, lepas tu kita sambung wak dua selalu dah. Nah, wak dua surah satu rakaat. Adakah boleh berdapat? Itu nyata. Itu satu dapat, dua selalu dah. Kata Imam Nawawi kapuh. Kapuh. Rakaat pertama alam nasyrah dan sambung dengan qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu baru rakaat. Bangun apabila bangun rakaat ayat kedua, selepas Fatihah baca alam tarakai disambung dengan surah pulaknya qul huwallahu ahad. Allahu akbar, dah tinggi. Insya-Allah sama-sama kita beramal. Moga hidup kita dunia dipertolongilah oleh Allah Ta'ala sebesar-besar. Laksana taufik hidayah daripada Allah. Lepas tu Allah Ta'ala senantiasa buat perjanjian kata Rasulullah dijagakan sekalian bala, sekalian daripada musnah tak tubuh badan kita di hari itu, maka selamat kita. Selamat kita kalau kita tak ketinggalan. Moga-moga dengan satu amal malam ni, kelebihan saya royak ni, kenyataannya sama-sama kita lah nak sebuah kepada ibadat. Jangan kita bergaduh nak enti. Hari ni kita cari nak beramal. Walau bagaimana jalan, ada penyakit, kita boleh buat amal. Kerana Allah Akbar, ibu-ibu dan bapa. Ya Allah Ta'ala taruh umur kita ni ambil daripada balik kita. Tak ada siapa mari itu dengan mulai. Sebut kata umat Nabi SAW, mari kita tu daripada kecil sampai kepada balik umur 15. Siapa bukan sampai ke umur 30 lebih, 40. Dalam tak tahu apa. Duduk dalam kecemaran. Duduk semata-mata tengok ke dunia. Setengah pada setengah tu Allah Akbar. Dah umur 30 tak semaya lagi. Pas hari ni kita baru duk celak mata. Baru duk khabar. Bebel lagi lah ni dak musim lah ni tiap-tiap curug negeri. Duk perai tak ada beradu dah. Ni dalil yang paling besar katanya. Masa yang ditertutup oleh Allah Ta'ala. Masa yang tak nak katuk ni, dia panggil masa yang sepuh. Masa ni masa uji yang besar sekali-kali. Masa yang Allah Ta'ala nak tahu siapalah sebenar-benarnya, seolah Allah Ta'ala hantar ribut mari. Uji ribut laksana uji. Uji ya Tuhan lah ni Allah Akbar. Suasana kita tengok, negeri ke negeri, tempat ke tempat kita cuba tengok. Setengah daripada setengah tu kuat dengan tutup ilmu, dengan mengaji, cari jalan untuk nak selamat akhirat. Alhamdulillah, banyaklah kita syukur dengan Allah Ta'ala. Laksana Allah Ta'ala beri taufik hidayah, buka mata hati. Ya kerana hati kita nak mulai satu-satu orang ni bukan kita. Bukan kita pandai. Bukan kita bijak sana. Ini semata-mata diberi oleh Allah. Sebagai takluk iradah Allah pada azal lagi dah. Hani sampai katanya, marilah kita banyak syukur dengan Tuhan. Banyak kita perapat diri tubuh kita. Sebagai hissi kita, tubuh kita. Sekali dengan rohani kita, sekali. Jasad luar dengan ruh dalam. Badan kita dalam. Kerana badan kita bersusun. Hak nyata, hak mana saya kata awal saat ni. Apa yang kita nak cedek selepas pada mati kita? Tak lain tak bukan dengan amal ibadat sebagai asbab. Ya kerana Allah Ta'ala menjadi tiap-tiap perkara tu sebagai pucuk daripadanya sabar. Nak melakukan musabab. Nak berlaku keselamatan kita di dalam kubur. Selamat kita daripada masyarakat.
Bahkan selamat kita dari hari mati lagi dah. Jadi kalau kita ambil wak kelalaian kita, wak terlupa. Masa kitanya, nyatanya dia tazkirahnya masa kita hidup 5 alam ni. Satu orang panggil alam buai. Yang dua alam dunia. Yang ketiga alam kubur. Mana alam barzah lah. Kubur tu pintu bagi alam barzah. Yang keempatnya alam mahsyar. Yang kelimanya akhir sekali. Akhir sekali 2 alam. Dua alam ni, 2 tempat ni. 2 orang panggil 2 negeri lah. Katakanlah. Tempat ni tempat tak binasa dah. Satu tempat azab sehabis-habis azab. Ya tidak adalah azab itu sebagai nawak. Bandingnya. Ya kita tak biasa rasa lagi, tak biasa tengok lagi, tak biasa kita dengar lagi di itu, iaitu tempat neraka. Hak tu hak azab. Ni hak Nabi kita duk memanggil sangat, duk jaga umat. Di Mekah 13 tahun duk panggil malam tak tidur. Hingga siapa makan tak makan Rasulullah. Mari ke Madinah 10 tahun dah. Begitu. Syabik berlaku di Mekahnya tak lain tak bukan. Iaitu Islam dengan kafir. Tidak ada munafik, tidak ada Yahudi Nasara, tidak ada berapa di Mekah. Tapi mari di Madinah tambah pula iaitu munafikin. Mengajak-ajakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu munafik. Sebab itulah orang beriman di Madinah tu banyak. Banyak di antara celah-celahnya antaranya kafir dengan Islam tu iaitu ada munafik. Munafik ni nyata kafir juga. Kerana munafik ni Islam pada zahir. Nampak tak? Hakikat sama dengan sembah berhala dan sembah tokong saja. Kerana mereka itu buat baik dengan Rasulullah pada pandangan mata, pada cakap pai mulut. Hakikat ya akhir Tuhan cerita kata ni dia ya Muhammad. Tak ada berapa hari masuk tahun di perang Badar, perang Uhud nyatanya inilah munafik. Duk semaya sekali dengan Rasulullah. Sah pertama, sah yang kedua, ya ibu bapa. Masya-Allah. Kuat nak ayat kata masa dulu pagi kita hari ni dah. Lepas segala-gala. Termasuk kalau kita Islam, lagi beriman kita, lagi ihsan, lagi kitanya mutabaah. Ya apa Rasulullah kerja, kita nak kerja. Nak cari fadilah. Nak cari kelepasan kitanya di hari mati lagi dah. Sebab itu banyak mana mereka ada sesat. Sehabis-habis sesat. Sesat orang kafir dia sembah batu, apalah aku tak jadi Islam. Tapi dah begitu kerana Allah Ta'ala pada azal lagi takluk ilmu Allah. Apa nak kata kita? Apa nak kata kita? Karena kita tak biasa minta Islam iman kita. Ibadat semaya kita. Semata-mata kita anugerahi oleh Allah Ta'ala. Sampai saya kata di mana hak besar dalam amal ibadat kita. Hak Rasulullah tak biasa tinggal. Mengikut pada satu hadis kepada satu hadis, satu riwayat kepada satu riwayat. Setelah kita dengar orang yang tazkirah. Orang mengajar, guru-guru. Alim ulama. Ada lagi lah ni. Kita kena perapat. Kena beramal serta-merta. Masa daripada umur 16, 15. Siapa ke umur 70. Tegak-tegak 80. Kita kalau ada pun dah harap dah. Sikit aja kita buat amal. Supaya kita tak menyesal sangat selepas pada mati. Berjumpa dengan Allah Ta'ala. Iaitu di pintu kubur. Selepas padanya. Dihipikkan papai oleh saudara kita. Selepas kita irit. Nyata kita. Kerana ruh kita bangun semula. Akan nanti jawab oleh soal muka dan nakir. Tapi kita berbanyak dalam amal ibadat kita. Setelah kita cuci iman dah. Dan kita yakin kita iman dah. Betul-betul kita beriman dengan perkara gaib dah. Mana? Di hari ni kita beriman kata hidup semula dalam kubur. Kita akan disoal satu persatu. Lepas tu akan ditunjuk tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Secara amalan kita hidup dalam kubur. Hak kita buat mari dah. Dan pula tempat kita. Hak akhir syurga neraka duk suluh tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Apa dah tu? Pagi kalau ahli neraka, dia mau suluh neraka. Petang suluh neraka, pagi suluh neraka, petang suluh neraka. Apa kita nak kata? Siapa dapat pertolongan kita? Hari ni, jaga. Kita kena tolong diri kita sendiri. Betul kita sayang kepada kita sayang kepada jasad badan kita sayang kepada ruh lebih-lebih lagi, kita sayang kepada kita nak ambil keselamatan, tepat janji Allah Ta'ala, nyata. Kita kena kerja. Satu, hak fardu jangan tinggal. Upama semaya 5 waktu. Yang kedua, hak saya wayak saat ni. Ni Siti buat. Pas masa tu masa yang afdal. Masa yang tidak ada masalah ibadat, suci hati. Lepas kita daripada ujud. Lepas kita daripada riya. Lepas daripada kita sum'ah. Wa amana we orang dengar.
Wa amma mengendai-ngendai. Semua wa amma dengan tidak ada ikhlas. Nak tunjuk menunjuk. Dalam kelebihan kita dalam amal ibadat, puji memuji ke orang, masa tu tidak ada. Masa tu masa hati kita cuci terhadap Allah Taala. Masa mana? Masa jawfal lailil akhir. Masa pukul 2 disapa kepada waktu subuh. Sampai di sinilah semaya fajar ni ibu dan bapa dah besar. Besar. Ia diterima. Masa tu masa hati kita dingin. Hati kita tidak masuk ke rupa-rupa hal keadaan dunia. Masa tu. Allahu Akbar. Sampai itulah dia kata Siti Aisyah Rasulullah masa tu tilik dah. Masa tu Rasulullah jaga nah. Masa mana? Katalah masa iaitu fajar. Seolah-olah kata kita beranak klik semula. Kita tidur tiap-tiap malam tu seolah kata kitanya siapa masa mati. Kerana tidur naumin ataupun naumun, tidur kita tu orang panggil ikhwanul maut. Tidur kita ni orang panggil saudara mati. Tidur ni saudara mati. Dia duduk tidur duduk mengerah. Tak kata mati kata. Tak khabar apa. Tak ada minta makan, tak ada minta minum. Kau duduk jenera geruk-geruk. 4-5 neje duduk jenera. Datang jaga kelak kita. Sebab itulah kita nak tidur kena mengucap 2 kalimah syahadah sekurang-kurang. Sehabis-habis malam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Patut kita bacalah. Dan sebagai baca suratul Fatihah, baca Alam Nasrah. Baca apa ni wa ilahukum. Dah baca ayat kursi, baca 3 qul a'udzu. Sekurang-kurang qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Moga-moga selamat kita dalam tidur. Lepas tu bangun leda lah. Katalah pukul 4. Pukul 4 jangan leda lah kitanya. Dah hayat turun sarang. Kita jaga. Ambillah kita duk pakai terosak kita. Duk pakai jam aku kelung-keling. Kita jaga kalau kita payah jaga nak buat kan? Dah ada iman kita nipis payah jaga. Kita jaga dengan jam. Jam ni untuk gapo? Jam aku kelung-keling. Upama lah ni tak ada kena jam aku dah. Jam pinggir tak ada dah pakai jam terosak kita. Kita pandai belaka. Kehok tu umpamanya pukul 3.40, 3.30 katalah kita nak di mana. Semaya tahajud dulu. Lepas tu kita jagalah. Ni sunat subuh 2 rakaat. Pertama jangan tinggal. Rakaat pertama Alam Nasrah kita tambah pulanya kuliah. Rakaat yang kedua Alam Tarakai. Satu pendapat satu riwayat sebagai kita mutabaah. Qul huwallahu ahad. Sehabis-habis okey kita, sehabis-habis kurang, sehabis-habis kita dahsyat, kita bacalah rakaat pertama akan apa ni? Alam Nasrah, rakaat yang keduanya Alam Tarakai. Insya-Allah. Dia bangun tidur kita pagi ni jangan kita berkata. Bangun sila mulai ataupun belunjuk ni. Sebagaimananya alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah segala pujiku bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya aku mati dah semalam separuh. Mana gitu? Maksud aku mati dah. Jenera tu mana mati? Mati pada zuhiriyah. Pada hakikat dia tak masuk dah ruh badan. Mati kita mati. Lepas tu Tuhan wiledalah pukul 4 pagi. Dia tak panggil pukul 4 malam, dia panggil pukul 4 pagi. Tengok di dalam sosial hak Malaysia, dia pagi semata. Pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, kalau 2 malam lagi. 2 malam lagi, padahal sebenarnya dah. Dia panggil pagi dah. Pukul 1 tu, pukul 2 pagi, 3 pagi, pukul 4 pagi, dia panggil pagi. Syabik tengok sekolah kok Malaysia, tengok. Pukul 5 tempat kita dia, anak cucu dia sekolah kerak dah. Panggil pukul 11 dia rebaik. Syabik otak dia ni warah masa tu. Kita beramal pecerah. Lepas daripada dia. Mulai sekali-kali. Bangun tidur pagi, alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah. Allah yang menghidup kita semula. Mana kita mati sana ni? Menjaga kita semula. Ba'dama amatana, kemudian daripada mati aku hak sungguh tu. Hak mana? Hak berceraruh dengan badan. Wa ilaihin nusyur, dan akulah ya Allah, kepadamu tempat aku kembali. Tempat kepulangan aku iaitu kepada Allah SWT.
Ya karena kita mari dengan kehendak Allah. Mana? Dengan Allah. Kelak pun dengan Allah. Mari dengan kehendak Allah Ta'ala. Nawi ada. Ruh tu hawa asal lagi dah. Badai baru jadi dalam perut ibu bapa dengan 2 titik mana. Dan kelak pun dengan Allah. Mana? Dengan kehendak Allah Ta'ala nak memati kita. Nak bercerah di antara ruh dengan badai. Ni orang panggil mati. Ni mati sebagai nak menerima balasan. Yang kita takut sekalinya, mati ada 2, ingat. Satu dia panggil mati, hak tu hidup berjalan, boleh naik kereta king, boleh naik kereta Mercedes, boleh naik di Mac 4 pintu, boleh naik Ford Everest, boleh naik segala-gala hak sedap-sedap orang duit ada. Mati juga hak tu. Mana? Orang tak semaya tak kuasa. Tu mayat ke orang panggil orang mati hak tu. Mati di sini, mati hati ni hak takut. Mati cabut ruh, cerah ruh dengan badan, tapi mereka itu disusun oleh Allah Ta'ala. Islam dia ketat. Iman dia teguh. Ihsan dia comel. Beramal sebagaimana sunnah Nabi SAW. Maka ni orang panggil mati ni bukan pada hakikat yang sebenar. Ni orang nak terima balah baik dengan Allah Ta'ala. Antara roh dengan badan bercerai. Tapi panggil kita tu nak jadi mudah hati, kata mati. Mati pada hakikat, kata setengah ulama sufi. Ulama tasawuf ialah mereka ada boleh naik kereta kain, kereta Mercedes, kereta Volvo. Tu mati. Mana mati tak semaya, tak puasa, mati hati, tak mengaji, tak semaya sunat, tak puasa sunat, tak puasa fardu. Nak lagi dah sunat jauh, fardu tak. Lari ni puasa tak banyak bulan dah. Lagi tu 3 bulan lebih kurang. Ni kita jaga dah ada azan-azan. Tapi kita tak boleh tinggal dengan semaya sunat fajar. InsyaAllah dah. Dah. Baik, honing apa ni? Lakok pertama. Malam ni. Lakok yang kedua. Iaitunya hak poin yang kedua lah. Iaitunya saudara kita suruh saya cerita apa dah royak. Sebagai buat kenyataan lebih kurang, iaitu semaya hak pagi Jumaat. Semaya hak pagi tadi. Boleh 20 minit lagi, insya-Allah 10 minit, 15 minit, baru ada sikit di belakang. Iaitu yang semaya hari Jumaat ni, hingga sampai setengah-setengah tempat tu dia jadi meskilah lagi. Ibu dan bapa hari ni. Karena semaya pagi Jumaat ni, semaya subuh. Seminggu, semaya pagi tu di dalam 7 hari tu dikatakan semaya pagi, dia panggil. Semaya fajar, semaya subuh. Dalam hatunya juga buat sambunginya pada orang panggilnya misbahul Jumaat. Pagi Jumaat. Pagi Jumaat ni tempat kita ala sekitar. Iaitu dia semayanya orang panggil semaya sajadah. Banyaklah teman-teman kita duk tanya. Hingga sampai setengah pada ibu-ibu dan bapa dia katanya semaya sajadah ni dimakruhkan. Dia tak nama semaya subuh. Semaya pagi Jumaat, semaya sejadah. Semaya sujud sejadah. Sebenarnya semaya subuh tu lah juga. Hak pagi Jumaat pun semaya subuh. Tapi karenanya sahabat kita baca alif lam mim sajadah tu dikatakan semaya sujud sejadah. Sebenarnya bukan sujud sejadah. Sujud kita duduk sujud pada rakaat yang pertama turun tidak ada rakaat tu. Hak tu dia panggil sujud tilawah. Sahabat ia tidak ada rakaat. Ya kerana sujud tilawah ia tidak ada rakaat. Tengah-tengah tempat tu dah. Gano. Tok Imam Bazaik hari ni tak ada semaya sejadah. Tengok. Padahal benda ni bukan benda hak asal kalau kita ambil pada hukum. Masa Nabi SAW memang satu riwayat Nabi tak biasa tinggal semaya ni. Tapi setengah pendapat kata Rasulullah ni biasa tinggal. Karena ia menakut, ia jaga daripadanya takut menjadikan fardu. Kewajipan.
Sabit tu masa Allah semaya sajadah ni. Hak pagi jemaah ni sujud tilawah tu. Tengok kalau kita tengok di Mekah. Nah, mazhab lain tu dah. Dia tak maknanya dia semaya tapi dia semaya upama celik-celik ataupun lama-lama sekali. Dalam sebulan dia ada sekali baca dia kena baca surah Alif Lam Mim Sajadah tu. Maknanya pagi tu sebagai satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi apabila pagi jemaah dia baca surah Sajadah, maka dia sujud tilawah. Deh. Baca Alif Lam Mim Sajadah, sujud tilawah. Deh, sujud tilawah tu bukan mesti dalam semaya. Kita dak baca ayat suci Al-Quran, dak masalah. Apabila lagi siapa kepadanya, innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukirallah apa ni? Sapa akhir sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka kita boleh pilih. Kalau nak rokok pun tidak ada masalah. Baca surah Alif Lam Mim Sajadah tapi nak rokok. Semaya biasalah, semaya 2 rakaat. Ni. Lepas tu bangun rakaat yang kedua agak, kita bacalah surah lain. Tapi panjanglah. Dia kerana surah Sajadah ni tak salah ingatnya 30 ayat dah. Tu pun masalah berkhilaf. Ada lagi. Nah, kita kata siapa di apa ni wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Setengah pada setengah dia baca Alif Lam Mim Sajadah. Tapi dia rokok. Sebab itulah pada surah Sajadah ni, jadi dari semaya tu baik pak ni saya biasa cerita dah. Semaya baca surah Sajadah hak pagi jemaah, kita kena jaga. Kalau kita semaya beriman, kita jadi makmum upamanya. Kalaulah tu imam tu turun sujud tilawah, kita wajib tunggu dia. Jangan kita rokok. Kalau kita rokok, membawalah kepada semaya kita tu batal. Batal semaya kita. Karena dia panggil wajib pada buat. Tu imam buat, wajib kita. Itu biasa lagu tu. Deh. Tu imam tu sujud. Sujud tilawah. Kita turun sujud tilawah. Dan sebaliknya, akasnya. Kalau tu imam tu baca Alif Lam Mim Sajadah, tapi dia rokok. Kadang-kadang kita pelik mari tak. Kita berasa pelik. Tak biasa jumpa ni. Orang golek bagi jemaah kalau baca Alif Lam Mim Sajadah, memang dia sujud tilawah. Mana wajib kita turun dia niat sujud tilawah sekali dengan dia turun ke. Kalau sekiranya imam rokok, kita rokok, hadis inilah kita ambil mafhum katanya, sujud sajadah ni bukan daripadanya, bukan daripadanya semaya yang mutlakan. Iaitu satu daripada amalan juga. Tapi sunnah Nabi SAW pada bagi jemaah. Hani berkhilaf sini di antaranya, kalau kira Imam Maliki, ni sahabat itu Imam Maliki dia jaga. Dia jaga kerana dia semaya dia dalam surah baca Alif Lam Mim Sajadah ni, kadang dia pergi turun sujud tilawah. Kadang betul-betul dia semaya subuh. Subuh ni lah. Tidak ada sujud tilawah. Apa tempat kita ni, siapa jadi makruh sangatnya, siapa orang tak semaya bagi jemaah tak sujud sajadah, tak sujud tilawah ke, jadi bergegar besar. Jadi seolah-olah kita buat fikir kata semaya tu seolah kata suku daripada subuh. Jadi duk bila kata 3 rakaat. Sebenarnya rakaat pertama tu dia tidak dibilangkan rakaat. Karena itu dia panggil dia tidak ada rakaat tu sujud tilawah. Sabit tengok orang Arab. Orang Arab apabila dia bacalah surah gapo seperti mana Iqra, disampaikan wasjud wa qatarib, dia tak Quran dia sujud. Itu panggil sujud tilawah. Siapa juga bagi jemaah. Pegak orang hak dengar pun apabila nya wasjud wa qatarib, upamanya yusabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia baca Quran. Maka siapa di situ dia sujud juga. Siapa kita ni kadang-kadang tengok rasa pelik. Napa dah? Sujud gapo ya kerana kita tak biasa tahu kalau lagu ni. Kadang-kadang rumah kita tu jarang-jarang nak buat. Dia orang Arab tu biasa dia buat. Ni kita kena jaga. Lalu tu nya
kita katanya supaya pagi jemaah, kalau imam tu buat, wajib kita buat turun. Karena kita sebagai mutabaah dia, kita ikut dia. Dan kalau dia tu rokok, kita jangan sujud, batas maya kita. Kita kena rokok tu dia. Walaupun pada pagi jemaah, kita baca alif lam mim sajadah. Makanya jadi tak ada baca, tak ada sujud tilawah. Jadi dua hala semaya. Kalau tak merokok, kita jangan buat muskilah. Karena benda ni benda sunnah. Tidak termasuk dalam wajib, benda sunnah. Sujud tilawah ni sunnah, atas kita nak buat. Tapi hak bagi jemaah tu boleh tempat kita buat. Nak buat masalahnya dah. Jadi setengah pada setengah ke belakang. Jadi kita mari upama imam duk baca tu, duk baca nak habis dah. Kita dah bacanya setengah Fatihah ke, maka dianya turun sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia ni sujud sajadah apa sujud tilawah. Dia turun. Pak kita tak ada surah Fatihah apa kita turun. Tu ikut dia lah. Sebagai kita makmum ni wajib ikut dia. Turun Fatihah kita tak ada habis. Kita des kat mana? Sekat tu lah. Ada. Turun pergi sudah baca sajadah wajhiyya lillazi, itu sunat pula. Karena Rasulullah baca di situ sajadah wajhiyya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa syam'ahu wa basarahu biqaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekurang-kurang 3 kali. Maka Allah naik berdiri semula. Masuk pada rakaat ayat kedua, katakanlah. Kita pun Allah tu. Kenapa dah tu? Karena dia sampainya apa ni, rakaat ayat kedua dia sambung. Boleh dia sambungnya, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa. Sambung ayat tu hingga sampai sudah. Tapi bahasa itunya setengah-setengah daripadanya tepat dia ada. Naik mari, dia tak baca apa sekarang, dia rokok pula. Apa kita? Maka kita pun wajib rokok. Jaga ni biasa berlaku, Atau dia jadi kita kadang-kadang dia jadi aku mana pula dah ni. Dia biasa duk baca habis, upama baca setengah. Dia baca ayat padanya rakaat ayat 3 mari, kerana Rasulullah rakaat ayat 3 dia sunnah nabinya ialah baca suratul insan. Al-insan. Tapi kita dah banyak-banyak enggak dah. Pada surah Sejadah tu 30 ayat tu pun kita habis cakap dah. Kadang-kadang ada imam tu dia baca sekerak sikit. Tak apalah. Lepas tu dia tepat hanaknya kita mari tak ada baca Fatihah. Kita sujud. Imam turun sujud tilawah. Kita pun sujud turut dia. Naik mari tu, makanya dia dia bacalah tatajafa. Kita saat ni tu apa dia bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam sujud tilawah. Kita pun sujud turut dia. Naik mari dia baca tatajafa dekat ayat 2. Kita pun bacalah Fatihah kita semula kelai. Kita des sikit kita sambung Fatihah kita tu. Kita des kat mana? Des katnya iyyaka na'budu. Sambung wa iyyaka nasta'in pula. Wisu tekah imam rakaat ayat kedua tu baca tatajafa. Kalau dia tak baca tu, naik sebentar, sekadar tamakninah dia tu rokok pula. Kita wajib kita rokok. Turut dia. Tapi benda lagu ni tak biasa berlaku. Dia biasa duk berlaku semua enggak. Tiap-tiap masjid tempat kita, apabila naik pada rakaat ayat kedua dia baca tatajafa, dia golek ke imam dia baca setengah upama sudah. Dekat ayat 3 tu dia bacalah surah Qul Huwallah ke, surah Alam Nashrah ke, surah Sabbih katakanlah. Suratul Rahman ke. Tapi kita kalau kena awal suratul Sajadah, alif belakang suratul Insan kan jadi kuat benarlah. Panjang baca nya. Karena kita tu wadduha pun teruk dah biasa mai wati wadduha dah kita ke kuliah Qul Huwallah. Salah surah panjang sikit kita berlewat. Tapi dengan surah semaya pagi jemaatnya baca alif lam mim sejadah tu kita angai benar. Hingga sapanya tak biasa tinggal benar. Sebenarnya benda ni tu di antaranya khilafiyah. Tapi hak Syafi'i kita, walau bagaimanapun hadis mari lagu tu insya-Allah, maka kita ikutlah. Dan kita boleh buat amal. Maka jangan tinggal.
dengan semaya pagi Jumaat Alif Lam Mim Sajadah ni, ikutlah kita. Nah, sebagai mutabaah, ikut daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mazhab Syafi'i kitanya, Nabi semaya pagi Jumaat ialah baca Alif Lam Mim Sajadah, serta pulanya Nabi sujud tilawah. Tapi itu masalah mazhab ada juga mana Rasulullah buat tu ada jaga-jaga sekali ya. Lepas tu sabit itulah di tanah Arab tu kadang-kadang dia noroin juga, dia buat juga. Buat juga. Hak kawan ni noroin. Noroin. Maknanya buat semua dia ada seling-seling. Tapi walau bagaimanapun kita ikut hadis Nabi SAW, hak kita buat semua tu pun tidak ada kesalahan. Karena ini masalah sunnah. Kadang-kadang kita tu jadi kuat dah duk pergi tak besok tinggal ni. Siapa tu email sekali tak semaya surah tu baca Alif Lam Mim Sajadah. Rano tak semaya sunat sejadah. Siapa kuat. Walhamdulillah ni mana sunat. Dia bolehlah kita bergilir gati, rasa nak buat kita buat atas kemahuan kita. Atau saya buat kita semayalah dengan sejaga betul-betul semaya subuh 2 rakaat. Hak buat tu ialah rakaat awal tu dia panggil sujud tilawah. Lepas tu ia di situ dia boleh dengan Alif Lam Mim Sajadah tu cukup dengan 3 rakaat saja, tidak ada surah lain. Sekerak wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lepas naik rakaat yang 2 tu baca lepas tatajafar tu sekerak. Boleh maknanya 7-8 ayat. Lepas tu rakaat ayat 3 sambung pula pada suratul Sajadah hingga sampainya habis khatam sudah ayat tu pun dalam 3 rakaat manalah. Tapi rakaat pertama tu tak dikata rakaat untuk sujud tilawah. Hak ayat 2 ayat 3 tu. Hak tu dia panggil semaya subuh, waktu subuh. Hak awal tu dia panggil sujud tilawah. Ni kita kena jaga. Ya kita jadi muskilah. Di antaranya waktu setengah pada setengah tu subuh pagi Jumaat jadi 3 rakaat. Bukan 2. Kita ingat 2 tu je. Kerana tu sunat. Sebagai kitanya mutabaah. Ikut daripada satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Imam Syafi'i kita ambil yang kekuatannya Nabi baca tiap-tiap pada pagi Jumaat. Makanya di sini ada lagi 15 minit. Satunya saya nak royak di dalam amal kita. InsyaAllah. Niat awak mana ni? Niat semaya ke niat hak nak turun sujud sekali dengan imam tu? Niat semaya subuh. Niat semaya subuh kerana semaya subuh. Kita semaya tu serupa dengan semaya pagi Sabtu, pagi Ahad, pagi Isnin, pagi Selasa, pagi Rabu, pagi Khamis, pagi Jumaat serupa. Sahaja aku semaya subuh 2 rakaat, aku makmum. Niat lagu tu ya. Lepas tu pun ia sujud tu. Kita niat kata aku nak sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Ataupun sujud sajadah kerana Allah Ta'ala. Sabit baca Alif Lam Mim Sajadah tu kita panggil sujud sajadah. Sebenar sujud tu tilawah. Saja aku sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Ataupun saja aku sujud ikut imam. Hak sujud tilawah tu selalu tu. Adapun niat hak dalam takbiratul ihram semaya pagi Jumaat dengan semaya pagi Khamis hak tu lah ya. Kerana semaya subuh. Semaya subuh semaya pagi Khamis, pagi Jumaat, pagi Sabtu, pagi Ahad niat saja aku semaya subuh 2 rakaat aku makmum ataupun aku ikut imam. Ataupun kalau semaya sore di rumah. Aku semaya subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Serupalah dengan pagi Sabtu, pagi Isnin. Kerana semaya subuh pagi Jumaat pun. Semaya subuh. Ia tidak ada semaya lain sekali. Ni setengah pada setengah ada ibu dan bapa. Niat lagu mana bapa? Niat semaya pagi Jumaat. Hidup tukar lagi. Ada. Niat lagu mana ni? Kerana ia jadi bersalah ni. Orang tak biasa ni. Setengah pada setengah hak baru basuh baru pergi Jumaat ia jadi pelai. Tak berani nak semaya bagi Jumaat. Takut ada niat lagu lain. Tak ada niat subuh. Aku semaya subuh 2 rakaat. Ataupun mau semaya subuh 2 rakaat.
kerana Allah Ta'ala. Ataupun aku mau semaya subuh 2 rakaat, aku makmum ataupun aku ikut imam. Kalau semaya di masjid, di madrasah, upama di rumah, ngasyagonya imam dan makmum. Nah. Lepas tu ada apa lagi? Tak ada. InsyaAllah. Ni satu ni bermulai pukul 9. Berarti mulai ni. Jadi ada setengah pada setengah tak tanya saya. Dia kata apa Baba Meh? Saya ni, dia kata payah kena, dia kata. Jadi hidup di dalam kampung saya ni, dia kata banyak orang tak nak padu, dia kata dia. Lepas tu kalau masuk dalam kecek tengah ramai pun, jadi seolah-olah dia kata sepuluh kata buru hatu masuk dalam buru murah. Buru ketuk masuk dalam buru murah. Tak ada arah dah. Buru ketuk ni dia besar ke? Sebab buru hatu. Dia muka kepak mata yak bersinar. Cerang-cerang buru murah tak tahu je dah tu. Tak kita ke? Sepuluh buru hatu buru ketuk masuk dalam buru murah. Tak ada arah dah lah. Pakat bersorok lah buru murah pun dah kata cerang. Jadi seolah dia duduk dalam kapung nak masalahnya begitu. Cakap apa dia kita dengar. Pak orang banyak hina ke dia. Pak boleh-boleh dia tu susah kata. Dengan anak 2-3 kecil dengan pakai kain dengan rumah tegak Allah yang selebat uwek ni. Jadi orang panggil kehinaan lah hidup kehinaan. Jadi susah dia tu. Tak ada buat berapa pun orang hina. Orang keji. Berasa abc tu hina dia diri dia. Dia kata tengoklah kita ni dah. Suasana masyarakat dalam kampung ni. Setara mana tubuh kita. Itu ke setara mana. Saya tahu tubuh saya setara mana dalam kampung ni. Sebuah cakap pe kita. Kalau duduk ramai-ramai kita masuk kecek ke orang tak dengar lah kita ni. Jadi kehinaan seolah mari lagu tu. Ya, hakikat tu salah belaka kita duduk situ. Tapi nak ayat kata hidup kita tu tak tinggi. Orang tak ambil padu. Cakap perbuatan kita jadi tak ada timbul lah. Orang tak kira mana. Duduk lepas ke belakang kehinaan orang panggilnya. Maka ada satu amal. InsyaAllah. Moga-moga keizin Allah Ta'ala. Kita banyak berdoa dengan Allah. Satu amal ibadat. Berarti mulai. Moga-moga dengan amalan ni. Mujarak sekali-kali. Satu daripada ayat suci Al-Quran. Tapi kena cara buat. Cara buat kita tu jadi tertib, jadi tu. Jadi kena dengan cara di dalam tausiah mari. Iaitunya dah tubuh kita lagu tu dah kita berasa tu mana kita nak jaga kagak lagu ni. Wajib juga kita jaga dalam kehidupan kita. Ya kerana manusia tidak ada lebih, tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Sama besar saja nyawa Tuhan buat. Cuma pada fikiran kita aja ada jadi. Mu lebih, mu rendah, mu tinggi. Sanyungi hari ni 2 ya. Anak cucu kita, kehidupan kita, rumah mulai harta banyak. Ada pekat gatik, maka gaji besar. Disanjung ke oleh orang. Miskin papa hina. Rumah pun Allah. Anak tian ni putung gitu ya kita. Dinding pula pun dinding mudah-mudah, papai kayu pula gitu lah. Tu bahasa kayu juga, bahasa dinding pula sagu juga Allah Akbar. Tempat-tempat kat dinding apa ni? Tak ada cucuh. Tapi dia dah cucuh belakang, dinding dah sagu belakang tak apa pula. Tempat kita lagu tu. Dia sanyungnya orang belia, orang tinggi. Dia tidak ada sanyung orang beragama. Sampai itulah orang rapat dengan alim ulama, orang mengaji-mengaji ni nascaya. Tuhan bubuh satu kecahayaan dia. Satu kehebatan. InsyaAllah ta'ala. Dengan ayat ni, sama-sama kita beramal malam ni. Tapi malam ninya, pelik sikit saya nak ayat ni, kerana amalnya lagu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil tangan 2 belah. Tangan kita tak berapat. Dari tausiah dia. Tak berapat mulai. Lepas tu kita kokok, we tinggal 2 putung. We tinggal 2 putung kita. 3 putung lah dah. Wak tinggal 3 putung. Kita tinggal 2 putung kita. Nampak tak? Tinggal 2 putung. Telunjuk dengan jari apa ni? Dia panggil jari tengah. Tengah sekali tu. Dia panggil jari hatu tu tak? Hatu duduk bila tak tahu. Panggil leh tu. Tak ada pelat jari kita belakang. Bukan jari hatu. Panggil leh. Ibu tangi. Telunjuk. Jari hatu. Jari manis. Sedap dengar sikit ni. Kalau cicing pun nak buh jari manis. Lepas tu kliking. Berarti.
Hok dalam riwayat mari ada tausiah dia telunjuk ngajari itu. Ini tak telunjuk jari itu kita kokok babi. Nah, hok lain kita kokok masuk. Tinggal ibu tangin masuk. Hidup kita. Nah, perhati tengok deh, tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amit tak dibatas hidung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bonas sapa teka atas sikit pada kening. Legat ikut tu. Satu. Nih. Marikin nas. Bonas beradu atas kening. Kait tu baik. Ilahin nas. Tu baik itu. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bos apa nah wis apa sini. Tiak-tiak akhir ayat nas lek belakang. Deh karena si mati. Nas lekok mai sini. Saya lagi berarti. Dua jari hidup kita. Ambil telunjuk. Nah, telunjuknya jari satu. Panggil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sudah. Buat di ke mana? Sehari sekali tak apa dah. Nah, sehari sekali selepas sudah subuh kita nak balik lagi dah. Hok sutai sekali. Hok sudah. Sudah baca-baca hok semaya subuh. Tahu apa? Baik. Kita sudah semaya di masjid kelewat rumah. Boleh. Dia mau kata penama pula dah ni dia buat gapo ni. Ini daripada ayat suci Al-Quran. Moga-moga dengan ikhtiar usaha kita. Itu mengikut ada tausiah. Kelemahan kita. Jadi tinggi derajat kita. Jadi hamuh tinggi. Berasa orang tu nak padu. Dan orang tengok kita pun kemeliuk dengar dalam perkataan kita. Berasa nak bersaing. Berasa nak bersahabat. Berasa tidak jadi kehina kita. Ini tidak salah. Jadi apa namanya mencarikan musabab. Buatkan asbab. Buatkan sabab akan menjadikan musabab. Kerana kehinaan kita ni memanglah lain lebih lagi dalam kampung kita ni. Kalau orang miskin apa-apa, dah cakap dia betul laku walaupun mengaji tinggi mana. Dah kerana oleh Allah Ta'ala ada arah ni catat pada iradah Allah pada azal lagi dah. Pada akhir zaman paling rendah kita dalam agama. Di sisi mereka, di sisi makhluk. Adapun di sisi Allah Ta'ala sebesar-besarlah mereka berilmu iaitu ilmillah. Dan orang beramal ibadah. Orang semaya tak tinggal, orang semaya sunnah, orang baca Quran, orang berzikir. Orang tak terlupa dengan Allah Ta'ala walaupun dia hina. Walaupun dia miskin. Walaupun dia huduh. Kerana Allah Ta'ala tak tilik lagi ni. Nyata tiga. Hak Tuhan tak tilik. Tuhan bui saja. Bui sebagai bui ujian. Tiga. Dua hak nyata Tuhan tilik kita. Kita pegang mulai kejap ni. Ning pada akhir. Walaupun pada masa Rasulullah korong demi korong. Kerana Nabi katanya bismillahirrahmanirrahim sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni? Khairul qurun qurni. Sebaik-baik korong aku, Nabi kata. Korong hak mula jadi lepas Nabi hijrah terbaik di Mekah masuk Madinah. Korong tu korong baik. Lepas wafat Nabi korong yang kedua. Korong yang ketiga, dia kurang sikit, korong yang keempat. Kau kurang siapa ke sekarang korong 14.5 dah. Kita duduk sekarang ni orang panggil korong 14.5. Ada lagi 45 tahun masuk korong 15. Ini nak masuk korong akhir dah. Boleh dikata korong apa? Bila tak tahu tu hari yang kiamat, hari yang Allah Taala nak berkacau langit bumi. Orang panggil masuk apa? Faham? Mana sabahlah kitanya. Diakakkan derajatkan orang hok milik ke dunia. Orang hodok sekali dengan Allah, perapat tubuh dia. Dengan mananya, maknawi dengan Allah ni, akan kau rendah. Akan kau tak tilik hari ni. Tak serupa dah dengan korong yang ke 13, korong 12.
Oh, ni dia rapat lagi sikit kurung 10 ni dia rapat pada kurung Rasulullah. Nah, karena kurung Rasulullah kurung yang awal, kurung yang selebih afdal kurung. Lepas tu Nabi kata, selepas itu kau kurang. Di hari ni lagu mana? Duduk ke dalam ahli kampung kita, satu koryah. Satu keluarga pun jadi, adik-beradik pun dia jadi. Di hari ni tilik kepada harta benda mata wang. Derjah kelah semata-mata hok sejakah dua jakah hidup pada dunia. Hok akhirat kalau banyak setara mana kelebihan nabi kata pandai geno nabi kata beramal ibadat pun dia tak kira. Tapi hok Nabi kata dua, ingat malam ni. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguh Allah Ta'ala tak tilik pada rupa parah. Rupa. Jangan. Mulai mata, mulai hidung, kaki, detik, jari rapat, tiruh panjang. Allah nampak jangan lebih pada orang Arab. Comel dia, seakal-akal dia nya. Tak puas tengok dia. Walaupun begitu, ditanya-tanya orang, dimilik-milik ke orang, disanyu-sanyu orang dengan rupa. Di sisi Tuhan, tak sekali. Itu perbuatan Allah Ta'ala bersama tahu saja. Sekadar ambil umur 20, siapa 40. Lepas tu YouTube lebih habis. Mata-mata jadi guduh habis. Bulu-bulu kening jatuh belakang dah. Hidup-hidup belok habis dah. Kepala tak ada rambut dah. Habis tak ada. Tuhan tak tilik pada rupa parah. Wala ila ashabikum. Walaupun titih baris dia baik sekali-kali. Anak datuk tu. Cucu. Cucu Tok Ki tu. Mari kembali titih baris tu kutuk raja mari pun di situ Tuhan tak nilai. Kepada titih baris kembali nasab dia tu. Ayat tu di sisi Allah Ta'ala tidak pandangan. Itu hak semata-mata perbuatan Allah Ta'ala sebagai ujian. Yang tiga. La yanzuru ila amwalikum. Yang Allah Ta'ala tak nilai pada harta-harta mereka. Kekayaan mereka. Kerana akhir sekali nyata. Harta dengan perekat dia lah memfitnah. Harta ada rancung. Perekat ada rancung. Jaga sekali-kali di antara lelaki perempuan. Gandai harta. Gada semaya. Jual pakai. Gada semaya orang lelaki. Itu kata Rasulullah. Gada pakai. Jual pakai bagi perempuan. Dengan sabit datang dunia akhir mempunyai harta benda akak jembelan tinggi. Dengan perekat mereka itu. Dengan harta benda ada rancung. Perekat mereka itu pun ada rancung. Setelah ada rancung, jualah mereka itunya dengan bagi lelaki gada semaya. Bagi perempuan gada pakai. Tidak ada rumah-rumah itu akan qiraatil Quran. Habis tidak ada. Ia tinggal dalam kampung adalah nama saja agama Islam. Duduk seperti Nasara Yahudi. Maka rumah mereka itu setelah akhir zaman gelap-gelap. Karena Al-Quran itu ia tidak ada dah mereka itu. Cuma ada huruf di surat-surat saja. Di mulut mereka itu tidak biasa dikatakan. Ini takut sekali-kali. Siapa ada lagi? Saya kata setengah-setengah tepat. Siapa dah? Karena kita ni akhir sekali dah. Sutuk tepat. Ibarat kita ni sutuk di dinding dah. Carilah sekali-kali kita kebenaran. Daripadanya ayat suci Al-Quran tu hak nyata. Hak. Yang keduanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kitanya mutabaah. Apa Nabi kerja kita ikut. Carilah mufadilah untuk nak jaga kita di alam barzakh. Yang Allah Ta'ala tinggal, yang Rasulullah kata hak ditilikkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua. Satu, qulubikum. Hati-hati kemuliaan mereka. Hati-hati baik mereka terhadap makhluk. Pertama, baik dengan Allah. Yang keduanya, baik dengan makhluk. Baik suka dengan Allah. Perapat tubuh dia dengan mananya? Perapat sini dengan mananya? Secara maknawi. Baca Quran, zikir, semaya sunat, bangun mengatik, tasbih, banyak bertaubat dengan Allah Ta'ala, tak hina sesama makhluk. Ning hati bersih dia. Yang keduanya, Tuhan tiliknya adalah akhlak dia. Dan amal ibadat. Akhlak dan amal ibadat. Lakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah akan tetapi hak Tuhan tiliknya, hati-hati kemuliaan mereka dengan Allah dan dengan makhluk. Lepas tu yang keduanya, wa'amalikum. Amalan dia, ikhlas. Semaya, puasa, zikir, mengatik, baca Quran, semata-mata lillahi ta'ala. Kerana Allah. Dua ni, hak tu hati lagi. Marilah sama-sama
Jangan kita tak piyah hak 3 perkara. Rupa, harta benda, pekat nasab. Dia ambillah kemuliaan hati kita terhadap Allah sesama makhluk dan amal ibadat kita semata-matanya ikhlas tanpa ria, tanpa ujub, tanpa sum'ah, nawi orang puji, nawi orang tengok, nawi orang dengar, tak ada. Semata-mata kita simpan dengan hati senubari kita. Insya-Allah kita selamat dunia sampai ke akhirat. Maka masanya pukul 9 dah 3 minit. Melening, nah saya pun berasa tadi tu ada banyak kerja sikit, insya-Allah lah. Malam ni sekadar tu sajalah. Ya, tak ada masalah apa Faruk dah. Tak ada. Saya undur diri dengan lafaz mulia, dengan kalam yang paling keseruan oleh Allah Subhanahu taala, iaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillah. La haula wala quwwata